galvanometer. Galvanometer. Okey, apa itu galvanometer? Bolehkah semua pelajar-pelajar? Semua okey ya? Okey, galvanometer, cikgu sudah cari beberapa gambar ajar tentang galvanometer. Okey, cikgu besarkan gambar ajarnya. Inilah gambar ajar yang kita boleh cari daripada internet. Galvanometer. Okey, cikgu pilih yang ini. Galvanometer, nampak tak dia punya gambar ajar ini, galvanometer. Jadi galvanometer sebenarnya binaannya adalah dia ada skala, okey, dia ada skala, okey. Kemudian dia ada penunjuk, ya. Jadi penunjuk ini akan bergerak di sepanjang skala ini, okey. Penunjuk ini akan bergerak sepanjang skala ini. Okey, jadi mengapa dia boleh bergerak? Sebab, okey, sebabnya ialah di sini ada satu teras besi lembut. Okey, ada teras besi lembut. Okey, teras besi lembut ini dililitkan dengan wayar. Nampak tak yang berwarna orange ini? Ya, ini adalah wayar-wayar. Gegelung. Gegelung. Okey, wayar gegelung. Dia bentuk satu gegelung. Dan nampak tak yang biru dengan warna merah jambu ini? Jadi sebenarnya gegelung ini berada di dalam medan magnet. Jadi kamu tengok di sini positif bermaksud daripada luar, arus elektrik akan masuk. Okey, arus elektrik akan masuk, kemudian masuk ke dalam gegelung ini dan kemudian keluar melalui negatif. Okey, jadi bila arus elektrik masuk, dia akan menyebabkan arus elektrik mengalir melalui gegelung. Jadi arus elektrik mengalir melalui gegelung ini, jadi kita ada situasi gegelung ataupun konduktor membawa arus elektrik di dalam medan magnet. Ya, jadi ada daya, ya, menurut petua tangan kiri Fleming ada daya. Jadi nampak tak anak panah ini yang menunjukkan bahawa ada daya tolakan ke atas, ini ada daya tolakan ke bawah, maka gegelung ini akan berputar. Jadi bila gegelung ini berputar, dia akan menolak, ya, menggerakkan jarum penunjuk ini sepanjang skala ini. Okey, sepanjang skala ini. Dan selepas itu, dia akan berhenti pada satu kedudukan. Mengapa dia boleh berhenti pada kedudukan itu? Sebabnya ialah dia telah meregangkan spring pengawal ini. Jadi bila dia meregangkan spring pengawal ini akan memberi tentangan. Jadi akhirnya, bila spring pengawal ini sudah diregangkan dan mengenakan tentangan, dia sudah tak boleh berputar. Ya, walaupun ada daya di sini. Sebab daya sudah diseimbangkan. Daya akibat gegelung di dalam medan magnet itu, ya, ditentang oleh regangan spring ini. Jadi dia berhenti pada satu kedudukan lah. Okey, jadi kita nak sekarang jawab soalan. Cikgu nak anda jawab soalan, iaitu yang pertama. Okey ya, sedia? Ada apa-apa? Tak ada mesej di sini, maka saya teruskan ini supaya kamu nampak gambar yang lebih besar. Saya nak kamu beritahu saya, kalau saya nak meningkatkan kepekaan galvanometer ini, kepekaan bermaksud arus yang kecil pun dia boleh bergerak. Jadi apakah ciri yang pertama dari segi spring pengawal itu? Ini dipanggil sebagai spring pengawal. Bolehkah kamu typekan? Spring pengawal ini patut lebih keras ataupun lembut boleh. Lebih keras, kurang keras ke, lebih lembut ke, kurang lembut? Okey, typekan jawapan anda sekarang. Okey, cikgu berikan sikit masa. 1 minit. Lepas itu cikgu akan teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, pelajar-pelajar, spring pengawal yang berwarna biru ini. Oops. Spring pengawal berwarna biru ini. Ada apa-apa masalah di sini? 15 orang sahaja. Okey, 1 minit. Online. Start. Okey, 1 minit.
4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat, 9, 10. Okey, sampai 30 saat kita stop ya untuk soalan seterusnya. Okey, bagus. Okey, stop. Jadi spring. Okey. Jadi seterusnya kita lihat apakah soalan kita seterusnya. Adakah dari segi yang berwarna orange ini bilangan lilitan? Bilangan lilitan patut lebih banyak ataupun kurang banyak? Bilangan lilitan dalam gegelung tersebut. Bilangan lilitan dalam gegelung. Okey, baik. Pelajar-pelajar, cuba tekan jawapan anda. Bilangan lilitan dalam gegelung. Okay, time 1 saat, 1 minit dari sekarang. Okey, 30 saat, lagi 30 saat. Jawapan semua sama je. Okey, 10 saat lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, habis masa. Okey, jadi seterusnya kita lihat lagi. Apa lagi yang mempengaruhi kepekaan galvanometer ini? Kita dah bincangkan, kita telah sebutkan spring pengawal ini. Kita telah berikan ciri untuk bilangan lilitan ini. Bagaimana pula dengan magnet ini? Adakah perlu kita gunakan magnet yang lebih kuat ataupun kurang kuat? Ya, kenapa tak boleh type ni? Ke kekuatan magnet. Kekuatan magnet. Okey, timing 1 minit dari sekarang. Kekuatan minit. Kekuatan magnet. Pelajar-pelajar bersedia dengan soalan seterusnya. Tinggal 17 saat. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Okey. So, apakah lagi ciri yang kita boleh lihat tentang galvanometer ini? Kita dah sebutkan tentang spring, bilangan lilitan, kita telah sebutkan tentang magnet ini. Seterusnya, cikgu nak fokus kepada apa ini? Gegelung ini. Gegelung ini sepatutnya dia lebih besar, bermaksud jarak ini, lebarnya dari kiri ke kanan mesti lebih besar ataupun lebih kecil dari kiri ke kanan ini. Kan ini satu segi empat kan? Adakah segi empat ini patut lebih besar ke? Macam katakan macam ini kan? Ini kan sepatutnya lebar ini, kiri ke kanan ini lebih panjang lebih baik ke atau lebih pendek lebih baik ini? Sisi ini, sisi ini. Jadi saya nak sebutkan tentang lebar lilitan ini ataupun lebar lilitan lah, lilitan gegelung. Jadi lebar
kegelung lilitan wayar ini. Mesti adakah dia mesti lebih kurang lebar, panjang ini dari kiri ke kanan ini. Lebih pendek lebih baik atau lebih panjang lebih baik? Tuliskan jawapan anda. Oh, timing, sorry. 45 saat ya, sebab saya dah ambil 15 saat ya. Fikir betul-betul ya. Soalan yang pertama ialah dari segi spring pengawal mesti lebih lembut atau kurang lembut, lebih keras atau kurang keras. Yang kedua, bilangan lilitan dalam gegelung mesti lebih banyak atau kurang banyak. Yang ketiga, kekuatan magnet mestilah magnet lebih kuat atau kurang kuat. Lebar lilitan itu dari kiri ke kanan lebih baik, lebih panjang, lebarnya lebih besar, lebih bagus atau lebih pendek, lebih bagus. Okey, 45 saat. Okeylah, tak apalah cikgu bagi sampai 60 saat. Okey, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Okey, jadi apa lagi ciri yang kita nak pertimbangkan? Apa lagi ciri yang kita nak pertimbangkan? Jadi cuba kita lihat pula wayar ini. Wayar ini, okey, wayar lilitan ini mesti berintangan besar ataupun berintangan kecil. Wayar yang berwarna oranye ini mesti berintangan besar ataupun berintangan kecil. Jadi, okay, ini ialah sekejap ya. Ialah text wrapping. Okey, ini ialah rintangan wayar gegelung. Ini rintangan wayar gegelung. Mesti rintangan lebih besar atau rintangan lebih kecil wayar gegelung ini. Okey, wayar gegelung ini. Okey. Wah, Hawi belum masuk lagi. Siapa lagi? TV pun belum masuk. Zohin pun belum masuk. Oh, lupa timing Oi, 30 saat dari sekarang. Hawi, cepat-cepat. Kita nak buat PPT ya tentang tahap 4 penilaian. Kamu mesti berupaya membuat penilaian tentang ciri-ciri yang meningkatkan kepekaan bagi sesuatu galvanometer. Okey, sudah 30 saat. Okey, cikgu bagi diskaun bagi siapa yang baru masuk, cepat sikit. Saya kira sampai beri lagi lah tambahan 20 saat. Okey, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, habis masa. Okey, jadi itu adalah beberapa ciri ya dari segi aspek ya yang meningkatkan kepekaan ya bagi galvanometer, sebab kita ada galvanometer. Sebenarnya galvanometer ini nama secara umum. Kita boleh ada ammeter, ada voltmeter, okey. Galvanometer ialah nama secara umum. Okey, jadi kalau kita nak dia berkebolehan respons bila arus adalah kecil, kita mesti pertimbangkan spring pengawalnya, bilangan lilitannya,
Okey, kemudian jenis wire ini, kemudian kekuatan magnet ini, ya, apa itu, dan juga ada teras besi, sudahlah ini teras besi kita tak boleh cakap dah. Dan kemudian kamu tengok dalam gambar raja ini, okey, gambar raja ini. Adakah pada pandangan anda lebih baik kalau kita gunakan magnet yang apa kita katakan, magnet satah, lurus, permukaan rata, ataupun melengkung macam ini lebih baik? Magnet permukaan satah ataupun melengkung lebih baik. Jadi bentuk magnet ini. Timing, tengok selalu cikgu lupa timing. Okey, bentuk magnet. Okey, hampir 30 saat. Okey, bagus 30 saat. Okey, jadi kita lihat di sini adalah ciri-ciri. Tetapi apakah kita katakan argument? Apakah argument bagi setiap ciri yang anda sebutkan tadi? Apakah argument? Hujahnya. Jadi sebenarnya spring pengawal, kalau kamu katakan dia lebih lembut, hujannya sepatutnya ialah mudah diregangkan oleh daya kecil, ya, mudah diregangkan oleh daya yang kecil. Sebab kita nak meningkatkan kejituan, betul tak? Bukan kejituan, kepekaan. Kepekaan bermaksud walaupun arus adalah kecil, tetapi arus yang kecil memang menghasilkan daya yang kecil. Jadi kalau ada spring di sini yang menghalang, spring itu mestilah memberi halangan yang sangat kecil sahaja supaya daya yang kecil pun boleh putarkan gegelung dan menyebabkan terhasilnya putaran. Macam itu maksudnya. Kalau kamu gunakan spring yang keras, maka daya yang kecil di sini tak mampu untuk menggerakkan gegelung. Faham tak? Okey, begitu juga kalau kamu katakan lebih banyak lilitan. Kalau lebih banyak lilitan, apakah argumennya? Lebih banyak lilitan bermaksud sebenarnya lebih banyak konduktor. Kalau satu lilitan bermaksud satu konduktor. Kalau dua lilitan bermaksud dua konduktor. Kalau tiga lilitan bermaksud tiga konduktor. Jadi di sini argumen kita ialah lebih banyak konduktor berarus elektrik dalam medan magnet, ya, lebih banyak konduktor berarus elektrik dalam medan magnet. Maka setiap konduktor itu masing-masing akan dikenakan daya, jadi secara keseluruhan daya gabungan ke atas gegelung itu adalah lebih besar. Ya, setiap lilitan itu ada dikenakan daya. Jadi jumlah daya yang dialami oleh gegelung itu lebih besar. Macam itu. Okey, manakala argumen yang berkaitan dengan kekuatan magnet pula sama. Okey, kalau kekuatan magnet sama,
kekuatan magnet lebih kuat, jadi argumen kita ialah apa? Bagaimana kita nak tuliskan argumennya? Jadi argumennya ialah, okey, nampak kan semua dah boleh rujuk ya, Google Sheet itu bersama-sama kan? Boleh besarkan ya. Jadi kalau medan magnet lebih kuat, bermaksud lebih banyak garis daya magnet sekitar gegelung berarus elektrik. Maka kesannya ialah walaupun arus di dalam gegelung adalah kecil, tetapi daya yang dihasilkan adalah besar sebab medan magnet itu sangat kuat. Ya, walaupun arus sangat kecil, daya yang dihasilkan adalah cukup besar. Itulah maksudnya. Ya, jadi kalau kamu juga boleh huraikanlah, tambah lagi daripada situ bahawa kalau lebih banyak garis daya bermaksud medan lastik yang terhasil lebih kuat. Medan lastik ialah medan magnet yang tidak seragam itu yang menyebabkan tindakan daya itu. Medan lastik. Okey. Kemudian yang ini pula seterusnya. Pelajar tak boleh tukar jawapan ya, mesti jujur ya. Di sini saya nampak banyak ya kecil. Rintangan mesti kecil. Bagus. Rintangan no. Ini. Pendek. Siapa yang betul? Pendek, semua pendek. Nampak di sini semua nampak pendek. Tengok ini pendek. Ini pendek. Ini pun pendek. Okey. Lagi. Ini pun pendek. Ini pendek. Lebar, lebih pendek. Jadi sebenarnya jawapan yang betul ialah apa? Jadi kalau saya katakan gegelung ini dari kiri ke kanan ini sebaik-baiknya lebih panjang ya, dari kiri ke kanan. Lebar gegelung ini sepatutnya lebih besar, lebih lebar, lebih bagus. Sebab ini adalah daya menurut pebul tangan kiri Fleming, ini akan mengalami daya ke atas, daya ke bawah. Jadi kalau sebenarnya dia lebih panjang, sebenarnya daya yang diperlukan untuk memutarkannya adalah lebih kecil. Okey, cikgu tunjukkan gambar ini ya. What kita panggil itu apa? Buayan seesaw. Seesaw ini. Ini ialah yang kita panggil seesaw. Kamu tahu tak ini panggil seesaw? Ini seesaw. Semakin panjang, maka daya untuk menghasilkan putaran ini semakin kecil. Kalau dia semakin pendek, sebenarnya kalau katakan dari hujung sini sampai hujung sini, sebenarnya daya untuk menyebabkan dia bergerak putaran itu amat besar. Ya, amat besar. Itulah sebabnya ada orang yang berupaya menunjukkan kebolehan mengangkat satu bas. Katakan hujung ini satu bas. Orang itu ya di sebelah sini boleh angkat bas itu kalau panjang ini lebih besar. Kalau pepeja ini lebih panjang. Ya, makin panjang, daya untuk menghasilkan gerakan makin kecil. Ya, itu sebabnya kalau letak di sini satu kenderaan bas ya, orang boleh gerakkan bas itu. Kalau konduktor ini, pepeja ini cukup panjang, Kalau pendek, susah nak gerakkan. Jadi sepatutnya lebih panjang. Jadi dari kiri ke kanan, mana dia? Dari kiri ke kanan sepatutnya lebih panjang, lebih baik. Jadi daya lebih kecil pada sisi gegelung berupaya menghasilkan kesan putaran. Ya, walaupun daya kecil di kiri kanan, tetapi daya putaran boleh dihasilkan. Okey, itu penerangannya ya. Okey, kenapa ni lebih panjang? Okey.
Jadi cikgu berikan argumennya ya. Baik, kemudian ini pula rintangan bagi wayar ini, rintangan bagi wayar lilitan ini. Betul lah semua sepatutnya lebih kecil. Ya, lebih kecil supaya nilai arus dalam gegelung wayar gegelung lah lebih besar, ya, sebab kita tahu bahawa kalau nilai arus dalam gegelung wayar lebih besar, maka daya tindakan ke atas gegelung lebih besar. Boleh? Mestilah rintangan lebih kecil. Barulah dia tidak menyebabkan arus itu kecil. Dia arus itu boleh kekal besar, maka daya yang dialaminya cukup besar. Bagaimana pula dengan melengkung ini? Mengapakah magnet ini perlu ada bentuk melengkung? Sebab bentuk melengkung ini ada kita panggil sebagai medan jejarian, ya, medan magnet jejarian. Apa maksudnya medan magnet jejarian? Okey, mari kita Google apa itu medan magnet jejarian. Kita panggil apa? Radial flux. Macam ini. Medan magnet jejarian macam ini. Tengok. Dia lukisan semua canggih-canggih sangat. Sekejap ya, cikgu cari satu yang sesuai untuk kamu. Dia dalam bentuk medan magnet macam inilah. Medan magnetnya tengok. Dia medan magnet dia dalam bentuk jejari. Bagi bulatan itu, jejari bagi bulatan. Apa tak? Okey. Saya rasa gambar macam ni tak berapa cantik. Radial flux diagram. Gambar aja semua sama, agak sama. Radial, ini paling sesuai lah. Dia dalam bentuk apa kita katakan jejari bagi bulatan. Katakan sebelah sini adalah utara, sebelah sini selatan, maka dia dari sini ke sini macam itu. Okey, jadi garis-garis daya adalah bercorak jejari bagi bulatan tersebut. Jadi bila dia bercorak jejari bulatan, okey, cikgu tak bahasa Melayu lah. Medan magnet jejarian. Medan magnet jejarian macam ini. Dia tak gambar aja. Juga tak ada gambar aja. Medan magnet jejarian. Macam inilah. Dia macam ini. Macam jejari bagi bulatan. Okey, dalam jejari bagi bulatan itu. Okey. Jadi bila ada medan magnet macam ini, dia akan menyebabkan daya tindakan yang seragam. Ya, daya tindakan yang seragam sebab kita dapati bahawa daya tindakannya mestilah menyebabkan putaran. Dia mesti menyebabkan putaran. Jadi daya yang dikenakan mesti sama sepanjang masa dari atas sampai bawah, dari atas sampai bawah. Daya mesti sama. Okey, jadi medan magnet jejarian memastikan daya seragam bertindak ke atas gegelung berarus elektrik itu. Okey, kita tak mahu nanti daya itu semakin lemah bila dia berada bila gegelung itu sudah berputar. Ya, jadi ini akan menolong skalanya menjadi lebih seragam. Okey, seragam. Jadi ini adalah kita katakan sebagai galvanometer. Jadi bahagian ini kamu tengok ada gambar aja jejarian, tengok tak? Gambar aja jejarian macam ini. Okey, jejarian. Ini jejarian. Okey, macam ini. Okey. Jadi ini adalah sangat penting untuk memastikan bahawa tindakan daya seragam sepanjang bahagian tepi ini. Jadi skala pun seragam. Okey?
Itu adalah idea tentang galvanometer. Boleh pelajar-pelajar? Okey, jadi itu adalah aspek tentang galvanometer yang cikgu nak bincang bersama-sama dengan anda untuk hari ini. Okey, first one sudah habis. Okey.